Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua ahli grup kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Sepatutnya malam ni actually saya nak rehat sebenarnya, tapi sebab fikir-fikir balik nanti kalau kita tak buat malam ni sebab besok saya busy sikit, lusa pun ada kerja juga nak buat, takut tak sempat. Okay. Untuk makluman, besok pagi insyaAllah dalam pukul, saya nak awalkan sikit, dalam pukul 9.30 hingga pukul 10.30 saya nak buat sambungan sesi discussion untuk group wave traders. Saya nak sambung yang bahagian VPA. Last week kita bincang pasal candlestick kan. So nanti untuk besok untuk group wave traders saya nak sambung tajuk VPA, volume price analysis. Macam mana kita nak tengok cycle market secara general. Okay. So sebelum kita pergi lebih lanjut, okay, suara okey tak? Suara boleh dengar dengan jelas tak? Kalau dengar boleh komen sikit. Komen lah apa-apa. Jelas ke apa ke kan? Okay, Kak Lila cakap jelas. Okay, so actually malam ni saya tak ada plan yang begitu detail untuk discussion. Cumanya saya nak lebih kepada kita sesi soal jawab berkenaan dengan indicators yang ada. Kalau ada yang tak faham berkenaan dengan apa-apa indicators boleh terus tanya, and then kalau boleh kita go through counter by counter. So maksudnya kita tengok counter, dalam masa yang sama kita discuss apakah relevan menggunakan indicators yang ada dalam group dengan counter tersebut. Okay. So dengan cara tu lebih faham lah actually. Sebab kalau saya just buat satu video tutorial syllabus menerangkan indikator sahaja, dia nampak macam static. Maksudnya kita nampak indicators dan counter tersebut tapi kita tak nampak dia punya relevant dia macam mana. Sebab bukan nak cakap chart tu sedang bergerak kan, tapi kalau video syllabus ni dia agak dry topik kan, orang cakap topik tu agak kering. Kalau discussion macam ni at least ada pertanyaan dan ada jawapan, so at least kita boleh dengar, kita boleh faham dengan lebih jelas lah. Okay. So sebelum saya teruskan, saya nak share dulu screen. Okay. Screen okey tak? Boleh nampak tak? Counter AG. Tiba-tiba muncul counter AG kan. Tadi ada orang tanya counter AG tadi. Kalau boleh nampak, boleh komen, nampak? So at least saya tahulah. Okey, Puan Wahid cakap boleh nampak MCT breakdown trend line. Okey, nanti kita komen ke satu persatu. Okey, sebelum meneruskan perbincangan kita dengan lebih lanjut, actually saya ada buat juga PowerPoint sebenarnya untuk discussion indicators. Cumanya saya dah campur dah dekat PowerPoint tu, dekat situlah indicators, dekat situlah saya buat nota lain apa semua. So dia jadi macam dah berterabur dah. So saya belum sempat lagi nak compile kan. Tapi setakat yang ada ni boleh nampak sikit-sikit lah. Okay. Yang last kali yang kita bincang adalah berkenaan dengan 3S UTC dah habis. Lepas tu saya dah bahagi-bahagikan kita punya indicators yang ada dalam group kan kepada dua bahagian, iaitu oscillators dengan overlay. So kalau siapa yang belum faham lagi boleh tengok balik. Cari je dekat dalam video channel video syllabus. Biasanya kalau yang baru join group kan. So dekat Telegram tu ada fungsi search, type je dekat situ video syllabus. Nanti tuan-puan akan jumpa satu channel video syllabus. Okay. Tapi bila saya compare balik jumlah subscriber video syllabus ni dengan keseluruhan jumlah ahli group wave traders, macam kurang.
Macam ada ahli-ahli group wave traders yang tak tahu wujudnya channel video syllabus ni. So minta tolong subscribe lah ni channel video syllabus ni. Saya tempek balik dekat group wave traders. Kalau siapa-siapa yang belum join, sila join. Sebab dalam tu lah saya kumpul semua video-video yang sama ada video syllabus pun ada dalam tu, semua video-video discussion yang kita dah pernah buat pun ada dalam tu, yang saya live apa semua pun ada juga yang saya masukkan dalam ni. Okay, so boleh join supaya tak tertinggal lah mana-mana. Okay, so untuk penerangan tentang indicators dengan lebih detail, ada satu lagi video khas tapi bukan dalam channel video syllabus, dia dalam ni. Kalau dekat group EZP indicators ni yang ada dekat pin message, okay, tuan-puan klik je dekat pin message tu, dia akan pergi kepada message yang ni lah. Okay, ada link dekat sini, klik link tu dia akan terus masuk ke channel video syllabus. Siapa-siapa yang belum ada dalam ni, khas untuk ahli group indicator sahaja, boleh masuk dalam ni, boleh tengok-tengok apa yang ada kat dalam tu lah. Okay, so seperti mana yang discussion sebelum ni, kita dah basically dah habis dah semuanya. Yang saya dah explain secara umum dan secara detail berkenaan indikator basically dah habis. Basically AOM untuk tengok momentum, CMXH untuk tengok momentum dan trend, VPSRSI untuk tengok trend, SSRXFE untuk tengok trend dan momentum. FE2 pun dia adalah versi yang lebih aktif ataupun lebih reaktif sedikit berbanding dengan SSRX. FE pun untuk tengok trend dan momentum. Okay, RBB tengok trend, VPO volume and VP volume. Okay, yang lain-lain 3S UTC, 3S trend yang Fuji BMX ni untuk tengok wave secara general. Okay, untuk tengok wave secara general dan untuk tengok dekat mana bullish dan bearish area lah. Okay, and then GAN untuk kita tengok support and resistance yang lebih jelas. Okay, GAN ni saya ada terangkan juga dalam video, tapi saya letak dekat dalam YouTube channel. So kalau macam tuan-puan nak tengok dekat YouTube channel pun boleh. Yang tu saya memang publikkan dia, so siapa-siapa boleh tengok lah. Okay, E2S ni dia tak ada mana-mana kategori. Basically E2S ni dia adalah indikator yang paling penting lah bagi saya lah kan personally, sebab dia memberikan kita idea dekat mana sepatutnya entry dan dekat mana sepatutnya exit. So at least kita dah ada idea dah. Dan E2S ni dia amat reliable sekiranya berada dalam trend yang betul. So E2S ni dia tak boleh guna dia semata-mata. Kita kena combinekan kegunaan dia dengan FE2. Kalau let's say kita nampak dia masih dalam strong bearish macam ni, dalam strong bearish, walaupun ada entry signal, tapi kita masih nampak dia masih dalam strong bearish area, so dia boleh jadi tak valid. Okay, tapi kalau dia dalam strong bullish area, contoh macam momentum dah berada dekat bahagian atas, dia memang valid. Okay, memang valid. Dan lebih jelas kita combinekan dengan 3S UTC lah. Okay, 3S UTC ni boleh nampak lah kalau dia dalam green wave, kita memang boleh rely dekat E2S. Kalau dia dalam red zone yang ni, kita tak boleh nak rely sangat sehinggalah dia dah ada tanda-tanda reversal lah. Maksudnya momentum bearish dah maksimum dan dia dah mula menguncup, dekat situ kita dah boleh pakai E2S. Okay, so untuk ahli-ahli yang dah lama dalam grup, daripada awal mungkin dah melalui banyak fasa lah. Okay, dari awal grup ni sebenarnya baru ada 1-2 indikator je sebenarnya, dan indikator yang ada tu pun asyik bertukar and then tak ada yang saya invite terus boleh guna. Masa tu siapa-siapa yang awal kan, senior-senior dalam grup tu, masa tu adalah peringkat yang saya terpaksa bagi skrip, tuan-puan kena pasang sendiri skrip tu, dan banyak salah silap lah kan. So sampai saya terpaksa buka team viewer, masuk ke dalam komputer tuan-puan, saya kena copy paste dan tengok apa masalah semua sekali. Tapi bila kita punya group dah makin maju ke hadapan, sekarang ni senang je, saya invite je, terus tuan-puan dah boleh pakai dah. So sebab itulah tiba-tiba daripada beberapa indikator dah jadi 14 sebab dah senang sangat kan, dia punya proses indikator pun dah bertambah exponentially. Okay, so saya tunjuk dekat sini dalam skrip jemputan ni, kalau tuan-puan perasan dari atas ni
Yang ni yang saya punya susunan lah, 3S Trend, 3S UTC, AOM 2, BMX, CMX, FE2, FE2, E2S, FE2, Fuji BMX. Yang ni gun yang Mastermart bagi dulu. Gun Square of 9 yang saya buat. Okay, dia ada dua, 0.02 hingga RM2.11 and then RM2.11 hingga RM10. Nanti saya akan explain yang ni lah. Okay. And then NVP, RBB, Royal Band Breakout Overlay, SSRX FE yang paling panjang sekali nama dia, VPO, VPS, RSI. Lebih kurang panjang juga ini. Actually saya nak sentuh sikit yang ni. Kenapa? Sebab selalunya orang tak perasan. Okay, bila saya klik saya punya nama tu, okay, bila saya klik nama tu, dia akan muncul dekat bahagian keseluruhan indikator ni. Saya tak sure kalau tuan-puan punya trading view boleh nampak yang ini, boleh nampak yang paparan ni. Saya tak sure. Cuba tekan dekat trading view masing-masing. Nampak tak yang macam ni? Apa ni? Bukan yang kajian idea ni, yang skrip ni. Yang skrip ni. So skrip ni yang saya buat. So dekat saya punya trading view boleh nampak. So bila tekan yang skrip ni, basically saya dah letak dia punya penerangan. Sebenarnya saya dah letak penerangan. Contoh kan, kalau saya tekan FE2 ni, bila saya tekan FE2, dia akan muncul dekat bawah ni sedikit penerangan yang saya dah tulis. Okay, so saya dah letak summary lah. Okay, summary kepada apakah maksud ataupun kegunaan indikator tersebut macam ni. Saya dah tulis dekat sini, this indicator is modified version of macam itulah, bla bla. Yang ni pendek sikit. Kalau yang lain, contoh yang saya tutup ini. Okey, yang paling panjang saya punya penerangan dia dekat mana ni, Fuji BMX. Saya tak sure tuan-puan punya trading view boleh baca ke tak penerangan ni. Fuji BMX Hybrid. Fuji BMX Hybrid is overlay indicator with combination of multiple overlay bla 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 bla. So panjang lebar saya dah terangkan kat situ. Okay. So saya tak sure. Boleh komen sikit tak? Sebab saya tak sure tuan-puan punya trading view boleh baca ke tak penerangan yang saya hasil yang saya tulis tu. Ke tak buka trading view? Siapa yang ada buka trading view boleh ni tak? Boleh komen sikit tak? Macam mana nak pergi tadi macam tu. Basically boleh tekan yang bahagian penunjuk, tekan yang skrip jemputan. Tak nampak tak nampak. Macam mana saya nak bagi nampak ke saya je boleh nampak. Kalau tekan yang sebelah tak pakai phone tak boleh. Kalau dekat saya punya indikator ni, saya boleh gerakkan ni mouse ni dekat paling yang paling kanan sekali. Dia ada satu macam note tu dia tulis baca lagi. So bila saya tekan baca lagi, terus dia akan paparkan yang ini. Tapi saya tak sure lain punya trading view boleh baca ke tak. Kalau tak nampak, maksudnya memang saya je lah kot yang boleh baca. Ada cara dia supaya nampak, cuma saya tak tahu macam mana nak buat. Kalau siapa-siapa tahu boleh ni, boleh bantu sikit lah. Kod sumber kajian ini dilindungi dan anda boleh memutuskan individu yang boleh menggunakannya. Itu saya dah decide dah, saya dah add dah siapa-siapa yang boleh gunakan. Macam ni kan, menguruskan access ni kan. Bila saya tekan menguruskan access ni, ni semua yang nama-nama yang saya dah add. Amir ULG ni sampai 4 Ogos. Siapa Amir ULG ni? Boleh dok, saya nampak bila klik macam skrip kat kanan sekali tu. Puan Norhead boleh nampak Boleh share screen tak? Sekejap. Boleh share screen tak? Sekejap saya stop dulu saya punya share screen. Cuba puan share screen. Multiple multiple can share simultaneously. Boleh cuba share screen tak? Boleh nampak tak? Ke orang lain.
Kalau semua dah dapat tak payah share screen lah maksudnya basically semua orang boleh nampak lah. So okay, kalau semua boleh nampak, boleh baca sikit lah kat situ. Boleh baca dia punya explanation ke yalah betul lah. Okay. So basically penerangan tu nak meringkaskan lah dia punya summary kepada maksud kepada tujuan maksud kepada tujuan tu sama lah kan. Tujuan indikator tu dihasilkan. So, dia just summary lah, just summary. So at least bersedikit siapa-siapa yang gunakan indikator tersebut boleh faham lah kan. Okay. So pada malam ni saya nak go through counter-counter, tapi kalau boleh kita nak go through counter-counter yang berpotensi lah. At least kita tak adalah macam haywire macam tak tahu nak pilih counter apa semua kan. So basically cara paling mudah untuk kita study counter, kita gunakan channel alert tu lah. Okay. Dapat dapat. Basically benda ni dah lama sebenarnya saya punya explanation tu. Cumanya saya ingatkan semua orang perasan. So saya biar je lah kan. Rupa-rupanya tak ada orang tahu. So shock sendiri. Okay. So kita tengok channel alert. Alang-alang kita dah buat discussion pada malam ni. So saya nak tengok counter-counter standby up bermula daripada pukul 4 petang tadi. Okay. So yang muncul pada pukul 4 petang tadi kita tengok WPRTS. WPRTS. Syariah ke tak ni counter ni? Westport Holding. Okay. Tengok Westport Holding ni agak menarik. Cumanya saya tak suka tengok dia punya candle lah sebab candle dia nampak tak berapa harmoni. Dari segi pembentukan candle dia kan kita boleh nampak. Saya hide dulu. Senang buat tiba-tiba kan. Saya boleh hide dulu indikator ni. Bila saya hide indikator ni kan kita nampak candle dia macam agak nak cakap terlampau tersusun pun boleh juga, tapi nampak agak tak berapa normal. Nampak tak berapa normal tapi okey, dia punya wave dia cantik. Cuma agak tak berapa normal. Mungkin sebab harga dia mahal sikit kot. Tapi personally saya nampak macam tak ni lah. Tak tahu, saya tengok dia punya chart dia tu kan pelik susunan harga dia. Macam tu. So, kita tengok counter lain. Jera Asia, okey tak? Tapi kalau ada tuan-puan punya counter kalau nak discuss, kita boleh discuss lah. Sambil-sambil kita tengok yang standby up ni. Saya memang kena explain dalam English sebab TradingView cakap kalau nak publish apa-apa skrip baru kan untuk indicators, syarat dia kena English. Syarat dia kena English. Kalau bahasa Melayu dia akan reject. So saya kena karang English lah. So kalau tak faham boleh Google Translate lah. Kan Google Translate senang sikit. Okay. Kita tengok JASIA dulu. JASIA ni okey, agak menarik. Dia dah buat penurunan yang drastik. So sekarang ni dia dah masuk dalam dekat base lah. Okay, dia dah sampai dia punya base balik. So kita expect lepas ni dia dah mula akan buat rebound lah. Okay. So nak lebih jelas tengok dalam 30 minit. Untuk 30 minit, apa yang saya nampak dia punya bullish wave dia bermula sebelum tu dekat sini, dia punya bullish wave. And then dia habis dekat situ. So dia terus masuk, dia tak masuk consolidation, dia terus masuk bearish. Okay. Dia terus masuk bearish area dan kalau tengok dia punya bearish area ni dah habis dah dia punya wave dia. Okay. Saya lukis sikit lah dia punya wave ke bawah. Wave ke bawah pun biasa akan ada 5 wave. So dia dah habis sampai situ. So saya expect lepas ni JASIA ni tapi JASIA ni tak syariah pula kan. Tak ada tanda syariah. Apalah kita kaji je lah kan. So most probably sama ada dia nak sambung dia punya sideway ataupun dia nak naik terus. Tapi berdasarkan indikator E2S kat bawah ni, E2S FE2 ni dah nampak yang dia akan habis dah. Dia dah mula menguncup kan, menguncup dan dia akan mula naik ke atas.
Once dia dah mula cross ke atas, kalau tengok time frame 30 minit ni, dia bergerak lagi awal. So kita dah boleh expect lepas ni daily akan mula buat rebound lah. Okay. So kita tengok counter apa tadi? Kelly. Okay, Kelly. Okay, saya tengok Kelly. Kelly petang tadi dia buat kenaikan yang cantik. Tapi kalau tengok setengah jam dia, okay, sebelum ni dia dah buat kenaikan yang drastik kan. Sampai situ dia dah buat pin bar ni. Ini istilah dia pin bar lah kita panggil kan. Pin bar ataupun apa ni? Jarum peniti yang terbalik tu kan. So itu adalah tanda-tanda distribution sebenarnya. Okay, kalau siapa-siapa yang join kita punya group discussion wave traders hari tu, saya ada discuss berkenaan dengan candlestick. So dalam keadaan distribution, kita akan nampak banyak candle yang macam ni lah. So insyaAllah besok saya akan sentuh juga berkenaan dengan volume price analysis. Saya banyak ambil daripada buku Anna Collin lah. So kita akan discuss lebih detail lah berkenaan dengan fasa-fasa yang ada dekat pasaran. Kita ada 4 lah kan. Kita ada accumulation, distribution, markup, markdown. Kita ada apa ni? Ada 4 fasa. Accumulation, markup, distribution, markdown. Lepas tu dia sambung. Dia akan ulang-ulang lah. Okay. So lepas dia dah naik tinggi, distribution candle tu dia terus buat accumulation. Tapi lepas dia punya second distribution kat situ, terus dia sambung, terus dia buat dia punya bearish trend. Okay. Terus dia buat bearish trend. So dah ngam-ngam dah ada exit kat situ. So itu sebenarnya warning lah. Okay. So dia pun masuk balik dalam fasa accumulation balik kat situ. And then dia dah mula menunjukkan yang dia dah masuk ke dia nak test market sebelum dia masuk dalam fasa apa ni markup yang baru. Okay. So sini dia punya accumulation tak banyak lah. Dia tak panjang. So kalau tengok dekat bawah ni pun, FE2 ni pun kita dah nampak dia habis kat sini lah sebenarnya. Ini dah mula-mula dia testing tu kan. Dia dah bermain dekat bahagian atas tu. So kita expect dia akan buat kenaikan lah. Okay. Meridian. Kelly ni dia tak ada sentimen sangat sebab dia adalah dalam barangan pengguna. Okay, barangan pengguna. So barangan pengguna pun kalau nak kira macam dia sedikit terkesan lah dengan COVID sebab orang pun tak berapa membeli kan. Bukan tak berapa membeli, orang tak pergi mall sangat apa semua sebelum ni lah kan. Sebelum ni masa PKP apa semua tu. Tapi sekarang orang dah mula keluar balik lah. Okay. Lagipun masa PKP tu orang duduk kat rumah je. Biasa duduk kat rumah tak tukar baju sangat. So pakai baju yang sama je kan. Okay, Meridian. Kalau tengok Meridian, dia dah, biasanya saya akan tengok daily dululah. Cuba kita buat wave dia. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Wave dia ni menunjukkan yang kita dah kena hati-hati sebenarnya. Dia dah berada dalam wave 5. Cuma kita tak tahu wave 5 dia akan naik sampai mana. Tapi kalau tengok dekat sini, belum lagi ada tanda-tanda yang dia nak habis lah. Okay. Kalau saya buat lukisan macam ni, so dia bermula bullish wave dekat situ. Ini wave 1, wave 2, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. So dia akan buat wave 5. Okay. 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. So kita expect dia akan buat wave 5. Cuma tak tahu berapa jauh dia akan naik. So boleh ride masih okay. Untuk counter Meridian ni masih okay. Cuma kena extra careful lah sebab dia dah mula ada tanda-tanda ni kan. Kita takut suddenly dia buat sell off ataupun distribution lah. Tapi belum ada lagi tanda-tanda distribution tu, belum ada lagi. Sini pun ada sedikit accumulation. Sini pun ada, yang ni kita bagi minor accumulation. Sini major accumulation lah. Dia accumulate dalam jangka masa panjang tu major accumulation. Yang ni ada minor accumulation ni, sebelum dia naik dia drop sikit accumulate, naik drop sikit accumulate, macam tu. Yang tu minor accumulation, tapi dia akan short term lah. Okay, kalau minor accumulation short term.
Meridian okey. Kelly tadi saya tak tengok dia punya daily dia. Sekejap kita tengok daily dia punya daily dia. Saya buang balik. Okey, kalau tengok Kelly punya daily, telurkan dah ada. Dia punya histogram pun belum betul-betul drop ke bawah. Dia cuma buat sikit je dropping ke bawah tapi dia naik balik. And then dah ada yang purple kat situ. Purple tu adalah reversal signal. So nampak macam dia dah nak mula reverse. Cumanya saya expect dia tak terus naik. Dia akan buat accumulation dulu. Okay, dia akan sideways dulu berapa lama baru dia akan naik balik. Okay, baru dia akan naik balik. So akan ambil masa lah kat situ. Okay, kita tengok leak. Okay, leak ya. Leak lama juga dia accumulation ni sebelum ni. So dia habis accumulation dia naik and then ini adalah distribution candle yang jelas. Kalau nampak kat sini kan, dekat sini nampak tak yang pin bar ni? Yang pin bar ni dengan spinning top. Ada pin bar satu, ada spinning top satu. So dua candle ni adalah candle yang kita panggil sebagai distribution candle. So dia valid adalah dia valid kerana dia berada di bahagian atas. Okay. So sini kita consider bahagian bawah. Sini kita consider bahagian atas lah. Okay. So atas ada spinning top kat sini dengan pin bar kat situ. And then volume agak besar. Okay. Bila volume besar candle badan kecil dan dia berada di bahagian atas, itu merujuk kepada distribution candle. Kalau daily dia memang menunjukkan yang dah berlaku distribution. Maksudnya big holder ataupun pemegang saham yang besar dah jual. Okay, pemegang saham yang besar dah jual. Yang ni kita just buat macam mana? Kita buat conclusion berdasarkan candle. Okay, berdasarkan bentuk candle. Dia punya nature of candle tu kan. So kita just berdasarkan candle kita dah boleh conclude yang big player dah mula jual kat situ. Dia dah distribute. Dan apa yang berlaku adalah tak ada orang yang tahan harga, that's why harga drop. Okay. So yang drop ni sebab bila big player jual, tak ada dah jerung yang nak tahan harga. So bila tak ada jerung yang tahan harga, dia akan drop lah. Retailer memang tak boleh nak support harga. Walaupun masa ni banyak retailer masuk, masa ni banyak retailer masuk, masa ni pun banyak retailer masuk, tapi dia tak dapat support. So harga tak boleh nak sustain. That's why harga akan drop. Yang ni saya panggil sebagai apa ni? Apa kita panggil waterfall effect, air terjun. Macam tu kan. Bila big player jual, harga akan terus drop secara mendadak lah. Okay. Okay. So kalau nak tunggu leak, nak start balik dia punya play dia adalah kita kena tunggu another volume lah. Okay, kena tunggu another green volume dan another candle yang agak strong, ataupun kita boleh tengok yang another accumulation yang berlaku kat bawah. Contoh macam ni. Kalau tiba-tiba dia dah masuk dalam accumulation area, ada satu candle naik, lepas tu turun balik, dia tutup macam tu lebih kurang doji, tapi volume besar. Itu menunjukkan bahawa big accumulation balik, big accumulation berlaku lah. Okay, big accumulation berlaku. Ataupun tiba-tiba ada hammer ke macam tu, itu menunjukkan bahawa ada big accumulation yang berlaku. So kalau dah berlaku macam tu, kita expect dia akan naik balik lah. Cuma tak tahu berapa lama. Jetiasa. Kita tengok Jetiasa. Jetiasa dalam sektor ladang, kelapa sawit. Kan? Okay, Jetiasa walaupun dia dah ada candle merah tapi dia belum ada distribution candle. So kalau kita nampak secara generally, Jetiasa masih lagi nak meneruskan kenaikan. Okay. Generally kita nampak wave dia, saya expect 0, 1. Macam mana nak kira? Kalau saya tarik terus kat sini macam tak logik pula kan. Tak apalah, kita cuba dulu lebih kurang macam itulah. Sebab kalau tengok dia punya kembang ni tu baru wave 1, wave 2,
wave 3. So dia akan naik sikit lagi. Bukan wave 1 sini adalah 01, 2, 3, 4, 5. So itu yang saya nampak. Lepas tu kalau kita tengok dekat sini, sini dah ada tulikan. Okay. And then ini pun masih lagi bermain di atas. Okay, dia masih bermain di atas. So ada possibility dia naik macam tu. So sini pun ada possibility dia akan naik macam tu lah. Okay. Sini accumulation yang lama juga ni. Okay, accumulation lama. Sini pun accumulation. Sini ada tanda distribution kecil, minor distribution. Tapi major distribution belum ada. So minor major distribution ni sebenarnya saya tak nak share malam ni. Tapi telah kita dah discuss sebab tajuk untuk volume price analysis adalah besok. Tapi kalau gunakan tajuk volume price analysis tu dia tak adalah indikator ni kan. So saya just gunakan naked chart je. Tapi kalau nak gunakan indikator better kita discuss malam ni terus. Okay. Macam mana nak tahu dah memang kat base sebab tak nampak ada dot hijau kat bawah. Dot hijau kat bawah. Base Actually base tu dia boleh berlaku dekat mana-mana kawasan accumulation. Itu dah consider base lah. Dekat mana-mana je kawasan accumulation. Okay. Tapi kita kena tengok general trend. Kalau nak lebih jelas, kita tengok time frame yang lebih besar lah. Contoh macam kalau JT Hassan ni kan. So saya buang dulu semua sekali lukisan. Sekarang kita tengok daily. Mana dia punya base. Terus kita buka weekly. Kalau sekiranya kita tengok weekly, terus kita dah nampak dah. Sinilah dia punya base. Okay. Sini. Lepas dia dah buat drop ni kan. Dropping tu. Dia naik sikit. Inilah basically kawasan accumulation dia. So weekly penentulah. Kalau nak lebih jauh lagi, kita boleh gunakan monthly. Monthly ni sesuai untuk investor lah. Kalau kita just nak swing sekejap-sekejap tu, guna weekly pun dah okey dah sebenarnya. Okay. Guna weekly pun dah okey dah. Nice. Okay, kita tengok nice. Nice ni saya ingat macam dia punya sentimen dah kurang dah sebenarnya sebab harga emas kan dah drop balik. Tapi kalau nampak masih bertahan dekat support kan. Tulikan pun dah mula terbentuk, maksudnya dah oversold area. So kita tunggulah tulikan ni dah mula naik balik, baru dia cantik. Kalau nak nampak lebih cepat, kita tukar terus ke setengah jam. Okay. Dekat setengah jam kita boleh nampak terus adakah dia dah nak mula rally yang baru ataupun belum. Okay. Sebab sebelum ni dia punya bullish area yang kuat sampai situ. Dia tamat kat situ, lepas tu dia buat distribution. Sini area distribution lah. Okay. Tapi tak nampak sangat dia punya distribution itu. Tak nampak yang candlestick yang pin bar tu tak ada. Ataupun inverted hammer kan. Tak ada sangat. Dia nampak macam jualan biasa je. Tak nampak yang macam distribution yang kuat. Lepas tu dia dah drop sikit. Dan sekarang ni dia dalam accumulation area. Tapi accumulation area setengah jam. Okay? Accumulation area setengah jam. Maksudnya dia akan bertindak lebih cepat lah berbanding yang daily. So setengah jam akan bergerak dulu. Kalau setengah jam dah mula bergerak naik dan menjadi bullish wave, kita akan expect daily akan follow. Okay? Kita akan expect daily akan follow. So nice ni nampak okay. Dia tak adalah teruk sangat. Thrift ni tak boleh nak komen sangat sebab dia terlampau penny. So kita biasanya penny ni dia punya accumulation dia lama. Dia naik sikit dia accumulate lama. Dia naik sikit dia accumulate lama. So biasa penny saya akan tengok weekly terus. Okay. Penny saya akan tengok weekly terus. Ataupun nak tengok monthly pun boleh. Kalau kita tengok weekly, sebenarnya thrift ni kenapa dia menarik? Sebenarnya sebab dia dah lama sangat dia punya accumulation area. So last dia punya penurunan dekat situ. Habis je situ. Terus dia masuk dalam accumulation area ni, saya expect dari sini lah, dari area-area sini dia menguncuk tu kan. Kalau kira sekarang masih lagi dalam accumulation, walaupun dia tak drop sangat. Okay. Dia masih lagi dalam accumulation area. So dari sini ke sini dah berapa tahun? Okay, dari sini ke sini dah berapa tahun? So kalau nak tengok berapa tahun, kita cari, saya tarik je kat situ sampai sekarang. 763 hari. 763 hari. So kalau setahun dalam 200 hari, kalau trading days 763 hari, lebih kurang dalam 3 tahun lebih sikit lah. Okay.
Cumanya apa yang menarik dekat thrift ni, kalau tuan-puan perasan, yang bawah ni, okey, yang bawah ni. Nampak tak? So apa yang berlaku adalah dekat sini, kita dah mula ada kenaikan. Dia dah start kat sini. Hopefully dia buat macam ni lah. Ataupun hopefully dia start macam ni. So once dia dah start hijau kat sini, laju jugalah dia naik. Cuma ambil masa lama jugalah. So dia naik, lepas tu dia naik lagi tinggi. So kita berharap supaya dia naik sikit, dia retrace, lepas tu dia naik lagi, retrace, naik lagi. So mungkin akan ambil masa setahun juga. Setahun juga. So penny, game dia memang lama. Kalau tak tahan, jangan masuk lah. Kalau take 80, okay, kita tengok 80. Okay, 80 saya tengok daily dulu. Kalau kita tengok daily kan, untuk first wave, okay, dia start kat sini, first wave, dia tamat kat situ untuk bullish kan. Cumanya dia punya distribution ni nampak, dia nampak distribution tapi dia tak nampak amat ketara. Kalau distribution yang ketara, okay, kita nampak dia punya pin bar dia tu lain macam. Macam mana nak cakap? Dia punya pin bar dia tu, saya lukis lah kan, senang. Biasanya kalau distribution pin bar dia macam tu, macam inverted hammer ke, and then dia nampak lah, kita boleh nampak sangat yang dia tu sedang distribution. Kalau sekarang dia tak nampak begitu jelas dia sedang distribution. Saya expect dia macam jualan biasa je, maksudnya memang Jerung nak share retailer juga, cuma dia share retailer cara biasa tapi dia belum distribute. Itu saya nampak dari sini lah kan, dia belum distribute. Sini pun nak cakap distribution pun tak nampak juga. Tapi nampaklah retailer menjualnya kan. Yang drop ni saya tak nampak yang Jerung sedang jual. Dia nampak lebih kepada retailer lah, sebab mungkin sebab dah naik tinggi, so retailer dah jual, dah ambil profit. Nanti kita tengoklah macam mana, sebab dia dah dalam green zone. Cuma saya expect dia akan berada dalam accumulation phase balik, macam ni. Bila dia drop ni, dia akan sambung accumulation macam tu. Cuma tak tahulah tak tahulah berapa lama kan. So bila habis accumulation, baru dia akan start balik, dia akan buat balik dia punya zone. Cuma kali kedua punya zone ni saya expect mungkin lagi tinggi lah. Cuma tak tahulah berapa tinggi dia boleh pergi. Average saya jangka dia akan naik sampai 20 sen. Cuma tak tahu, kita tak tahu. So ini memang swing punya game. So kalau nak tambah pegangan masa dia sedang drop sekarang, okay. Cuma kena jagalah, kena jaga capital lah, okay, kena jaga capital. Sebab tak nampak lagi Jerung dah distribute yang kau punya distribution, tak nampak lagi. Okay. Sini accumulation area lah kat sini. Ni kalau nampak apa ni, hijau merah yang tak berapa kembang tu, itu adalah kawasan distribution lah sebenarnya. Okay, comfort. Kita tengok satu persatu. Saya ingatkan mungkin one day kita buat sesi pembentangan. Kan? So masing-masing pilih kaunter mana yang nak bentang. Lepas tu saya buka floor untuk masing-masing present, ataupun just cakap je lah kan apa-apa. And then kita sama-sama komen lah, betul ke tak betul ke, ataupun apa ni, idea tu kan tak sama setiap orang. So kalau buat discussion macam tu lebih menarik. At least kita tahu setakat mana kita punya kefahaman kan. Okay, so dia punya distribution dekat sini sekejap. And then dia naik, dia break dia punya distribution area, dia naik lagi. Tapi nampak sikit kat sini ada spinning top kat situ. Spinning top lah, tapi tak nampak sangat. Dia dah nampak sebenarnya distribution candle ni. And then kalau dari segi candlestick punya apa ni, candle pattern, sini pun dah ada evening star kan, evening star kat situ. So that's why they drop. Tapi kalau continuously candle merah macam ni, sebenarnya agak tak berapa normal. Dia kena ada hijau nanti lepas ni lah. So, kalau saya nampak sekarang ni pun dah mula ada terlihat kan oversold area, dan dah mula ada reversal signal. So tak lama lagi dia akan mula buat candle hijau. Cumanya
dia dah nak masuk bearish punya zone, dia akan mula zone bearish. Tapi zone bearish tu saya expect dia tak drop sangat. Dia akan buat macam ni. Okay. Dia akan buat macam ni tapi dia akan ambil masa. Okay, dia akan ambil masa. Ambil masa tak tahulah berapa lama kan. Kita expect yang healthcare punya sektor akan naik balik. Cumanya dia mesti dia drop dulu. Sebab bila dah tinggi sangat, dia momentum pun dah tak boleh nak push dah. So terpaksa drop, kena buat correction. Kalau tak buat correction, macam mana jurung nak collect balik daripada bawah kan? Dia orang pun dah untung beratus-ratus % dah. So dia kena jual, dia kena collect balik dari bawah. So boleh tumpang lah dia punya apa ni. Kita tumpang wave dia tu. ARBB dalam accumulation phase. Okay, kita tengok ARBB. ARBB masih dalam accumulation phase. Ini tak nampak sangat macam distribution candle. So dia belum lagi distribution candle. Kalau saya tengok dekat sini, volume besar kan? Volume amat besar. Okay? Volume amat besar. Cuma dia tak nampak sangat lah sebab ada yang tiang putih tu kan. Tiang putih tu sebenarnya merujuk kepada VPO. Bila ada tiang putih, bukan, ini bukan VPO. Ini merujuk kepada significant entry signal. Tapi ini ada entry signal tapi ini dia tak keluar kat sini. Sepertinya ada juga kat situ. So dia punya bullish signal lah dekat situ. Okay. So kalau tengok dia bukan distribution ni. Volume besar tapi candle tak besar sangat. So sini berlaku anomali. Kalau siapa-siapa yang dah tengok video VPA, volume price analysis, sini adalah anomali lah kat sini. Anomali. Okey, ataupun cacat. Ada volume yang besar. Okey, volume besar. Candle pendek. Itu adalah salah satu daripada tanda-tanda berlakunya accumulation yang besar. Okey. Sebab apa? Sini dah habis dah dia punya bullish punya pressure sebelum ni. So dia dah masuk accumulation phase. So accumulation phase dia ni saya expect agak drag sikit. Okay, dia drag sikit sebab sini dia dah push kau-kau. Sini apa yang candle ni tak signifikan sangat. Kita tak nampak lagi dia punya distribution candle yang besar. Okay, belum ada distribution candle yang besar. Sini adalah jualan biasa je kat sini. Nampak biasa je, dia tak ada yang betul-betul distribute yang kau-kau punya. So dia sedang accumulate. Sini ada accumulation yang besar kat situ. Cumanya Jerung cuba untuk tekan. Dia cuba untuk press harga supaya harga tak naik. Dia cuba press. Kalau harga naik masa ni, retailer akan masuk berpusu-pusu. So dia tak sempat nak collect. That's why dia dropkan balik harga. So bila dia dropkan balik harga, retailer keluar balik. Okay, retailer keluar balik. So bila retailer dah mula jual, dia sambung balik lah dia punya accumulation kat situ. Okay. So kena tunggulah. Okay, kena tunggu. Once dah habis betul-betul accumulation, baru dia akan naik dengan cepat. Biasanya markup phase dia tak tunggu macam ni. Dia tak tunggu lama macam ni tak. Dia bila dia nak markup betul-betul, dia akan push sampai retailer akan terkejar-kejar. Itu adalah markup phase yang betul-betul berlaku lah. Okay. MQ-Tech. Abang tanya MQ-Tech. Kita tengok MQ-Tech. MQ-Tech nampak dia punya distribution candle dia nampak kat sini. Kalau perasan, Tuan Cik ni satu dah. Masa Tuan Cik tu dia dah mula distribute lah sebenarnya. Tapi yang confirm dia punya distribution candle yang ni. Yang pin bar tu. Pin bar ke apa? Saya pun tak berapa tahu nama dia kan. Macam tu lah. Dia naik tinggi. So dia drop balik sampai situ. So sepanjang ni adalah distribution. Maksudnya jerung dia duk jual. Okay. Dia cuba pushkan harga sampai retailer nampak menarik, retailer masuk, dia jual. Tapi harga tak drop sangat sebab dia sedang nak tahan harga daripada jatuh secara mendadak, sebab dia nak tarik retailer supaya masuk lagi. Sebab jerung sedang distribute. Okay, dia sedang distribute kat situ. So ini yang kita expect candle yang berada di bahagian atas
Dan bentuk macam ni adalah bentuk distribution dengan volume yang agak signifikan. Okay, volume yang agak signifikan. That's why tak lama lepas tu harga drop. Harga drop ni sebenarnya sebab salah satunya adalah sebab Jerung dah tak support harga. So yang ada dalam ni hanyalah retailer dan retailer tak mampu actually untuk support harga. Sini dia cuba untuk pancing lagi sikit lah retailer supaya retailer masuk lagi sebelum dia drop kau-kau lah. So sekarang ni kita tak nampak lagi yang Jerung tu mula masuk balik. So kena tunggulah. Kalau saya tengok setengah jam sini memang sini area distribution. Sini final lah, tapi sini tak ada distribution. Sini memang dia dah tak tahan harga dah. Sini dia tahan harga, dia tahan. Lepas tu bila dah habis dah, dia dah jual semua dia punya pegangan dia, harga pun tak dapat nak sustain. So harga drop lah. Cuma kita berharap wave bearish punya wave ni akan habis lah. Saya expect dalam area 7 sen 8 sen situlah. Dia kena naik balik. Yang ni dia akan naik balik. Tapi saya expect dia akan drop sikit dulu baru dia akan naik balik. Cuma belum masa lagi. Dia kena habiskan dia punya yang bearish pressure ni baru akan mula balik accumulation. Sekarang ni belum start lagi accumulation area. Dia cuma just free flow je drop. Macam tu. Nak bagi retailer jual-jual dulu kot. BC Mall lah. Tengok BC Mall. BC Mall memang distribution dah hari tu kat sini. So kena kalau sangkut dekat atas ni kena tunggulah. Okay, sebab dia dah distribute dah kat situ. So nak tunggu accumulation balik lah. So ambil masa lah. Distribution saya expect macam tu lah. Dia tak akan drop sangat dah sebab dia memang dalam trend menaik. Kalau tengok general trend dia, kalau tengok general trend dia dari bawah, dia memang trend menaik. So kita tak risau pun untuk dia terjun betul-betul ke bawah tu. Memang tak adalah dia nak terjun betul ke bawah macam tu. Cuma dia akan drag lah. Dia akan drag, dia buat accumulation, baru dia akan naik balik. So ambil masa sikit lah kat situ. Okay, so ini adalah spinny top lah. Spinny top yang dia panggil candle ni. Tapi candle tu disertai dengan volume yang besar, tapi candle tak panjang. Okay, candle dia pendek je, body candle pendek, tongcit dia panjang, tapi volume besar. Itu dan berlaku dekat bahagian atas. Ni consider bahagian atas lah kan. Kalau nak senang, kalau nak tuan-puan nak tengok bahagian atas yang paling senang, tengok exit signal tu lah. Exit signal tu sebenarnya mewakili extreme top punya area. Okay, exit signal tu mewakili extreme top punya area. So mana-mana yang ada exit signal tu memang dah extreme top. Okay, mana-mana yang ada bulatan merah dan hijau tu adalah extreme bottom punya area. Bahagian extreme bottom ni biasanya dia akan drop baru dia akan buat accumulation. Kalau bahagian extreme top ni normally kalau dah naik tinggi sangat baru kita nampak candle-candle yang distribution punya candle. Okay, macam ni ada sikit distribution. Ini bukan distribution sangat, dia cuma jualan biasa je. That's why dia masuk dalam accumulation balik sebelum dia push lagi sekali and then baru dia distribute. Okay, Yongtai. Kita tengok Yongtai. Yongtai ni tak nampak lagi dia distribute. Dia belum distribute lagi ni. Ni cuma retracement biasa je. Okay, baru retracement biasa. So kalau dah ada extreme top tu dia akan ada exit signal, dia akan retrace lah sekejap kan. Kita panggil minor accumulation. Sini pun dia akan retrace, dia akan masuk minor accumulation, dia akan naik balik. Cumanya hati-hatilah kalau dia dah histogram dia mula break ke bawah, kita expect dia akan retrace sikit lagi ke bawah baru dia sideways. Cuba saya tengok weekly. Weekly tak menarik. Weekly nampak macam distribution. Tak. Ini bukan distribution. Kenapa saya cakap ini bukan distribution? Sebab dia berlaku di bawah. Okay.
kalau tengok yontai kan, sini consider atas lah kan, sini consider bahagian atas, sini consider bahagian bawah. So, yang bagusnya apabila ada volume yang besar tapi candle tak bergerak, okay, dia naik, dia turun balik, dia tak ada body pun. Ini menunjukkan bahawa berlaku accumulation besar-besaran. So, kita boleh cakap Jerome masih nak press harga supaya tak naik secara mendadak. Okay, Jerome masih nak press harga. Ini weekly candle kan, supaya tak naik secara mendadak, supaya dia boleh accumulate lagi. Okay, dia boleh kumpul lagi dan lagi, dia boleh kumpul banyak-banyak sebelum dia push harga lagi tinggi. Sama dengan AT tadi, yang saya perasan AT tadi. Macam ni. So ini consider bawah, okay, ini consider bawah, ini consider atas. Bahagian sini consider atas, bahagian sini consider bawah. So apabila ada volume yang besar, candle naik tinggi tapi dia drop balik dan body tak besar sangat. Ini consider kecil lah kan body dia tu. Dia kalau body panjang ni macam ni. Ini kira body panjang lah. Ini body yang panjang. Ini body yang kecil tapi toncik dia tinggi. So kenapa berlaku macam tu? Sebab actually Jerome push. Okay, Jerome push harga. Jerome hold harga supaya tak naik. Okay, dia cuba nak sustain supaya harga tak naik mendadak sebab dia nak collect lagi. Okay, dia nak collect lagi. So saya nampak kat sini dia lebih kepada accumulation. Okay, dia masih lagi nak accumulation tapi ini weekly lah. Okay, kita nampak weekly candle. Volume besar, candle kecil. Macam agak tak logik. Sepatutnya kalau selling pressure yang besar, dia akan drop sampai bawah ni dah. Dengan volume yang sebesar ni. Tapi dia tak drop. Okay, tapi dia tak drop. So saya nampak lebih kepada accumulation lah. Okay, OCN cash. Oh, kita tak sentuh dah kita punya alert ni. Tak apalah kita tengok yang kantor-kantor yang tuan-puan nak tengok je. Okay. Actually kalau buat sesi diskusi counter macam ni menarik sebenarnya. Okay, lebih banyak kita boleh belajar sebenarnya. Kalau tengok Solar Vest ni, sini. Dia punya distribution candle dekat sini. Nampak tu kan? Body dia kecil, toncik dengan ekor dia panjang, volume dia besar. Okay, volume dia agak besar. So dia dah distribute kat sini, sini just nak pancing je. Distribute dulu, pancing balik retailer supaya masuk, supaya dia boleh jual lagi. So bila dia dah retailer masuk, dia jual lagi. Lepas tu dia dah habiskan dia punya pegangan dia, that's why volume dah tak besar. So harga akan drop lah, free flow. Harga akan drop free flow. Dia akan jadi macam waterfall sebab Jerome dah tak support kat situ. So apa yang kita tunggu adalah kita kena tunggu dia akan buat base yang baru lah. Maksudnya dia akan mula masuk accumulation phase yang baru. Okay. So tak sure lagi kat mana dia punya accumulation phase punya base, tapi saya expect area-area sini lah. Sebab dia dah mula ada telur ikan tu kan. Maksudnya dah mula oversold kan. So mungkin area sini. Okay. So, tapi kita expect dia akan jadi merah dulu lah. Dia akan masuk red zone dulu. Bila habis dia punya red zone tutang-tutang, baru dia akan naik balik. Solar Vest ni Solar Vest pula, Ocean Cash ni CD pun dah ada distribution sikit lah. Ni memang distribution. Nampak distribution dekat sini sebab dia dah berada di bahagian atas. Okay. Kalau dia berlaku dekat sini, kita boleh consider accumulation, tapi sini consider distribution. Volume pun agak besar. Toncik panjang tu menunjukkan dia distribution. Ini yang dia tak sustain harga tu sebab Jerome tak support. Okay. That's why harga drop secara mendadak. Cumanya yang bagusnya kat sini, walaupun dia drop macam ni, volume dia kecil je. Sebab Jerome jual kat sini, sini retailer yang jual, retailer yang dah panik. Retailer yang jual kat sini, Jerome jual kat sini, retailer jual kat sini. So that's why volume dia kecil. So kita expect nanti dia mula akan buat echo lah. Okay. Dia akan naik balik. Dia akan cuba untuk sama dekat sini. Tapi candle yang seterusnya lah. Okay. Ataupun candle ni dah habis dah sebab hari ni dah hari Jumaat kan. So base minggu depan lah mungkin dia akan naik balik. Dia akan duduk kawasan ni. Mungkin saya anjakkan sikit naik lah ke atas.
area ni lah. Okay. Kita nampak lah. Kalau tengok dari segi wave dia mesti okay. 1, 2, 3. Jauh lagi dia nak pergi ni. Cuma holding power lah. Kalau tak ada holding power memang kalah lah dengan mainan sentiment. Okay. Solarvest. Okay. Tadi Ocean Cash. Kalau kita betul-betul berdasarkan news memang pening. Sebab every news kita nak kena study. Tapi masalahnya every news tu dia tak semestinya direct effect kepada price. Okay. Ada news just sekadar dia just nak bagi tahu dia dapat projek apa semua. Tapi tak ada kesan dengan harga. So better mahirkan technical analysis. Okay. Cuma itulah Solarvest ni saya tak berapa nak faham sangat dia punya chart dia. Sebab sepatutnya kalau tengok sebelum ni dia macam ni sepatutnya. Sepatutnya 3 dia macam tu. Baru 4 dan 5. Tapi itulah dia break kat sini sebab masa yang pertukaran kerajaan tu. Dah masuk dengan COVID sekali lah. Okay, pertukaran kerajaan kat sini, COVID. Sepatutnya dia tak break ni, zero line ni. Tapi dia break. Tapi dia cover balik kat sini. Itulah nak maafkan ke tak. Kalau kita maafkan, kita boleh buat wave yang cantik. Tapi itulah. Ini pun dia dah jadi cacat dah kat situ. Itulah, suka sangat tukar kerjaan kan. Lepas tu buat parti baru. Okay. Cumanya saya expect dia akan drop lagi ni. Sebab ni masih lagi baru nak drop ke bawah. Tapi dah ada oversold area. Cuma dia tak adalah nak drop sangat. Tak adalah nak drop jauh sangat. Okay. Ini weekly. Paling mudah kita buat channel lah. Kalau nak paling mudah kita buat channel. Tak boleh kat situ. Itulah saya cakap Solarvest ni dia pening sikit. Dia punya wave dia ni. Dia dah terkeluar sikit dia masuk balik. So saya expect kalau dia drop pun paling jauh dia akan drop area sini lah RM1. Lepas dia akan mula panjat balik. Macam itulah lebih kurang. Daily Solarvest dalam bearish mode. Belum. Dia nak jadi bearish. Tapi belum start lagi. Kita tengok ni scene. Okay. Ni scene ada distribution hari tu. Kat sini. That's why dia drop. So sekarang kena tunggulah. Tunggu habis. Dia tunggu habis je. Habis je distribution dah habis dah. Cuma tunggu retailer punya pressure pula. Sebab bila Jerome dah tak sustain harga, memang harga akan free flow lah. Dia akan drop dan drop lah sebab tak ada orang support kan. So tunggu je lah. Tunggu habis jualan oleh retailer. Okay, Jerome tak jual dah kat sini. Dia dah jual awal. So dia tunggu je lah. Dia tunggu retailer drop, jual. Dia collect. So kita tunggulah. Mungkin akan ada lah accumulation area kawasan tu. Dia tak tahu lagi. Kena tengok. Paramount. Paramount masih kuat ni jualan ni. Ini apa candle pun saya tak tahu apa ni. Tukul Thor yang tak menjadi. Dia tak nampak sangat distribution tapi itulah. Dia dah masuk bearish area. Kalau masuk bearish area macam ni senang. Kita just boleh buat je dia punya zone, dia punya wave, bearish wave ni tu macam tu. Cuma tak tahulah berapa jauh dia akan turun kan. Basically, tapi dia akan turun lah. Dia kena kembang dulu betul-betul yang bearish wave tu. Baru habis, baru masuk accumulation area yang baru. Macam ni. Dia dah kembang betul, habis, masuk accumulation area baru dia jadi markup. So, kena tunggulah. Betul lah. Kak Lila cakap maksudnya cari counter sideways tapi ada anomaly masuk dalam waiting list. Betul lah. Itu orang panggil apa ni? Cara kita nak baca price action. Price volume action. So kita tengok relation antara price dengan volume
dekat mana dia berlaku. Kalau dia berlaku dekat bawah, kalau sekiranya candle tu candle candle pendek, volume besar dan berlaku kat bawah, kita expect itu adalah accumulation. Kalau candle pendek, toncik panjang, subuh panjang, volume besar dan berlaku dekat atas, kita consider itu adalah distribution. Tapi kita yang decide lah adakah dah atas ataupun masih bawah. Kalau kita guna naked chart, naked chart. Okay, saya buang dulu semua. Kita buang dulu macam ni. Okay, kalau kita just gunakan naked chart, dekat mana bahagian atas, dekat mana bahagian bawah. Basically kita boleh cakap secara basicnya kita buat macam ni lah. Ini bawah, ini atas. Tapi kita tahu sebab dia dah berlaku kan. Kalau dia belum berlaku, macam mana kita nak tahu? So kena ada kemahiran lah kat situ. Tapi kalau gunakan indikator, kita dah nampak dah. So tak payah nak susah-susah. Indikator dah decide. Sini extreme bottom, sini extreme top. Dah ada exit signal tu, top lah tu. Okay, dah ada extreme bottom area tu, bottom lah. So kita dah tak payah nak pening-pening lah. Mana dah chat ni dah hilang dah. Okay. Counter timber. Apa counter timber? Oh, JTSA tu lah tadi kan. Silap pula peladangan. Timber JTSA. Okay, K plus. K plus tak nampak lagi dia distribution. Dia belum ada distribution. Ini nampak macam saya tak berani nak cakap ni distribution sebab dia tak, candle ni tak memenuhi ciri-ciri distribution. Dia cuma nampak macam normal retracement je. Okay? Tak nampak macam distribution. Saya tengok dia adalah normal retracement and then dia akan accumulate dululah sebelum dia naik balik. Macam itulah. Apa-apa hal dia akan accumulate dulu. Sama ada dia masuk dalam bearish area sekejap, zone merah tu, masuk sekejap, dia akan accumulate dulu sebelum dia akan naik balik. Tapi belum nampak distribution yang power. Belum ada. Ini pun tak boleh nak panggil distribution ni sebab stochastic dia punya candle itu. Macam anak ayam. Okay, KES. KES. Okay, dia nak pukul 11 lah. Kalau discuss counter kan memang cepat masa berlalu. KES ni saya nampak dia belum ada distribution yang betul-betul nampak distribution. Cuma yang ni lah mungkin lah suspicious lah kat sini. Tapi body dia panjang. Kalau body dia pendek mungkin distribution. Tapi body dia panjang. Mungkin nampak macam normal retracement je. Tak tahu. Weekly dah ada exit, that's why dia drop. Tu je lah. Kalau nak mudahnya tengoklah, kalau weekly dah ada exit tu kena hati-hati. Cuma wave dia masih menarik ni sebenarnya. Dia baru start je macam ni lah. 3, 4 dan 5 kan. So dia mesti kena retrace dulu sebelum dia naik lagi. Macam tu lah. Case ni kalau tengok daily dia, saya nampak macam normal retracement tapi dia dah naik lama. Dia terpaksa kena buat retracement lah. Okay, dia terpaksa kena buat retracement. Sebab candle tak boleh naik straight je memanjang macam tu kan. So kalau tengok setengah jam kena tunggu dia habiskan dia punya wave. Dia akan drop sikit lagi lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pun dah mula nak naik kan. Okey lah. Tunggu je. Tunggu setengah jam ni habis ni. Bila dia dah mula betul-betul mengecut dan naik ke atas, masuk balik dalam bullish area, dia okey dah. Sekarang kena tunggulah habis dia punya ni bearish zone tu, habis tu baru okey. Solar vest tadi kita dah discuss kan, solar vest. Setengah jam memang dalam bearish lah. Setengah jam dalam bearish zone kalau tengok macam ni. Cuma dah habis lah dia punya bearish zone untuk setengah jam ni dah habis. So saya expect
Lepas ni dia akan masuk wave baru. Dia akan buat correction. Okay, dia akan buat correction A, B dan C. So once dia dah habis C, dia akan start, dia dah mula start zone hijau yang baru dia akan buat. Ini pun dah nampak macam dia nak ni kan. Tapi tak habis lagi ni. Dia nak drop sikit lagi baru dia akan naik. Tu solar vest lah kalau tengok yang setengah jam. Notion. Kita tengok Notion. Notion setengah jam. Silap pula. Sepatutnya saya ambil ni. Start dari sini. Dia dah habis dah ni retracement ni. Untuk setengah jam kita dah nampak dia dah mula nak habis dah retracement. So kita expect dia akan sambung A, B dan C macam itulah. So once dia dah betul-betul naik macam tu, baru dia akan mula masuk green zone. Bila dia dah masuk balik green zone dia ni baru okey lah. So kena tunggulah. Setengah jam dia gerak lebih awal berbanding dengan daily. Kalau kita tak nampak daily, kita tengok dekat setengah jam. Daily tak nampak lagi. Tapi kalau saya tengok Notion ni, dia tak ada distribution candle yang betul-betul ni. Tak nampak lagi distribution candle yang betul-betul distribute. Dia cuma ada normal retracement candle sebab dia dah gap up banyak kali kan. So dia dah exhausted, that's why dia drop dulu. Okay. Sini pun dah masuk oversold punya area. So tunggu je lah. Tunggu dia retrace dulu. Tunggu dia accumulation balik. So mungkin dia akan buat accumulation macam tu lah. Sapura. Okay, Sapura ni. Saya tak berkenan sebenarnya Sapura ni. Personally saya tak berkenan. Bukan sebab apa. Sebab okay, macam ni. Dia senang je. Kita tengok monthly candle dia. Dia langsung tak ada ciri-ciri yang dia akan jadi bullish. Kalau tengok monthly candle dia lah. Okay, dari sini saya pun tak tahu nak tarik kat mana dia punya channel dia ni. So kalau tengok channel dia ni, tak tahu bila lah dia nak stop kan. Cuma adalah accumulation dekat sini. Ini kalau tengok monthly dah mula accumulation dekat sini. Kenapa kita boleh cakap dia accumulation? Sebab dah ada extreme bottom punya signal. Okay, extreme bottom punya signal menunjukkan bahawa dia dah bottom kan. So bila ada extreme bottom punya signal, ada volume yang besar, okay, volume yang besar masuk dan candle punya body kecil. Candle punya body kecil. Macam ni. Volume besar, candle body kecil. Ada tongcit sikit dan berlaku dekat bahagian bawah. Ini antara consider accumulation lah. Okay, accumulation. Cumanya berapa lama, wallahualam. Okay, berapa lama dia sebelum dia naik tu kita tak tahu. Ini memang obviously adalah accumulation candle dan kita akan tahu one day bila dia dah, tapi dia bukan buat sekali, dia akan buat beberapa kali. Cuma spend masa dia kita tak tahu berapa lama. Okay, spend masa dia kita tak tahu berapa lama. Kalau tengok weekly ni, just berdasarkan FE2 kita dah nampak dah. FE2 dah mula mengecut. Dah mula mengecut dan hopefully dia akan mula naik lah kan. Hopefully dia akan mula naik. Dia naik. Once dia dah break level 50 ke atas, baru okey. Tapi kalau macam kita nak sama-sama dengan jerung, kita nak masuk sekarang sama-sama dengan jerung, boleh. Accumulate lah sama-sama dengan jerung. Tapi kena ada holding power yang sama dengan jerung. Kalau jerung tu hold 2 tahun, kita kena hold 2 tahun juga. Baru sama. Kalau kita cuma holding power 2 minggu, tapi kita nak masuk sekarang, dengan harapan kita boleh bersama dengan jerung, kita tak mampu nak bersama. Sebab holding power je sebenarnya. Okay. Buy hold. Okay. Actually tajuk accumulation distribution detail ni sebenarnya dalam tajuk VPA. Saya sebenarnya belum lagi nak explain detail sangat. Tapi itulah sebab kita dah sentuh malam ni kan. Buy holding saya nampak dia dah distribution sebenarnya. Tapi ni weekly, kita tengok daily ya. Daily sini ada sikit lah distribution.
Tak lah, mungkin dia dah habis dah kot distribute kat sini. Most probably kan dia dah habis distribute kat sini. Ni pun ada sikit lah kat sini. Saya nampak dia dah mula akan slowly akan drop lah. So, nampak macam harga dia distribute kat sini. Dia maintain dulu harga untuk pancing lagi retailer masuk, pancing, lepas tu retailer masuk, lepas tu dia distribute lagi. So lepas ni dia akan free flow. Saya nampak macam tu tapi tak tahulah. Kita tengok. Tak tahu, tak nampak sangat. Exit sini dah ada kat sini, that's why kita expect dia drop lah. Okay. Sini pun dah menunjukkan yang dia akan drop dulu. So kalau let's say Jerome masih lagi nak goreng counter ni, kita akan nampak akan ada candle-candle yang mula accumulate balik, tapi dia kena drop. Dia kena drop juga. At least dia kena drop ke level ini, baru dia akan mula accumulation yang baru. Okay? Baru dia akan mula accumulation yang baru. PUC. Dah hampir pukul 11 dah. 11 PUC. Kalau tengok dia punya candle belum ada distribution dia. Masih okey lagi ni. So ini adalah normal retracement sebab dia dah ada exit secondary tu, dia normal retracement. Kita expect dia akan drop sikit sebelum dia sambung lagi. Wave dia pun baru je ni. Kalau tengok wave dia kan. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Dah habis dah. Habis dah. Ada soalan lain? Setakat ni boleh faham tak apa yang saya cuba nak sampaikan? Okay. So itulah cara untuk kita baca chart. Sama ada nak guna indikator tak guna indikator tu tak kisah sebenarnya, cumanya kita kena faham dekat mana area distribution, dekat mana area accumulation. Cumanya lagi kalau kita guna indicators kita lagi nampak macam tu. Kalau kita guna naked chart kita tak nampak sangat. Okay. So insyaAllah besok saya nak start pukul 9.30 sebab pukul 8.30 tu saya ada sesi portfolio review dengan klien CDS. So 9.30 saya akan start awal sikit sampai pukul 10.30 kita akan discuss tajuk VPA dan saya akan ulang balik distribution and accumulation. Mungkin saya akan gunakan indikator juga sekali. So kalau tuan-puan nak dengar balik sesi penerangan yang lebih kurang macam ni jugalah besok. Okay. Cuma kali kedua dengar mungkin dah boring sikit lah. Okay. Dah boring sikit lah. Tapi sebab dah faham kan. Okay. So saya ingat sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Semoga penerangan kali ini membantulah sedikit kita sama-sama lebih berjaya dalam bidang pelaburan saham. Ini sebenarnya nak cakap investment tak juga, kita lebih kepada traders kan. Tapi tak apalah, mana-mana yang berguna lah. Okay. Tahniah, terima kasih sekali lagi kerana dah sudi stay sampai dah hampir pukul 11 malam. InsyaAllah kita sambung besok. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.